Pergi buat ni. Yep. Okey. Baik. Jangan abang minta maaf, okey? Abang sepatutnya bersyukur dan terima kasih. Sebab walaupun dalam keadaan macam ni, isteri abang masih lagi sanggup jaga abang. I'm sorry. Okay? Kenapa romantik sangat ni? Alah, ni lama nak pergi kerja ni. Tak payah pergi kerja. Abang tak mandi lagi. Jom, mandikan abang. Cannot, okay? I nak keluar. Satu lagi. Petang nanti I balik. Abang nak apa-apa tak? Tak nak sudah. Tiada lagi terang berseri. Itu dia seretan drama dari Seribu Rindu dan juga Aku Cinta Dia. Senario yang pertama itu kita suka tengok. Senario yang kedua, kita geram tengok. Ini yang kita risaukan lah. Dan itu yang kita akan bincangkan hari ini di WHI. Hilang Cinta Tinggal Simpati. Kita bincangkan dari sudut sebagai di alam perkahwinan kan, sebagai suami isteri setelah beberapa tahun. Kalau hilang rasa cinta dan perkahwinan itu kekal tapi atas dasar simpati saja. Macam itu mana? yang kita tak nak tu. Okey, baik. Kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita yang sudah pun terhubung dalam talian. Kita bersama dengan Dr. Fatahia Yahya selaku pensyarah kanan kaunseling dan psikologi UNIMAS. Selamat tengah hari, Doktor. Selamat tengah hari. Apa khabar semua? Sihat, Doktor, sihat ya? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Okey, baik. Kita juga bersama dengan Puan Nur Sheila Amin ataupun lebih mesra dipanggil Kak Sheila Amin dan juga suaminya Encik Norizan Abdul Majid, Abang Izan. Kedua-duanya sihat? Alhamdulillah, sihat-sihat. Okey, rasa kegembiraan, keceriaan itu. Bagus-bagus. Banyak kita nak belajar daripada Kak Sheila dan Abang Izan ni. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan pandangan daripada Dr. Fatahia mengenai perkara ini dalam perkahwinan. Macam mana boleh berlakunya hilang rasa cinta tu, Doktor? Kalau boleh Doktor mulakan sebagai mukadimahnya dulu, Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari ya. Hawa Sugita, tetamu jemputan Merpati Dua Sejoli, Puan Nur Sheila Amin dan Cik Norizan Abdul Majid. Dan serta para penonton wanita hari ini, terima kasih sudi jemput saya ya. Tajuk hari ini menarik, hilang cinta tinggal simpati. Ya, jadi sebelum saya kupas tentang macam mana boleh pudarnya rasa cinta tu, eloknya saya tengok dulu ya apa yang kita maksudkan dengan cinta ni. Ya, kita nak kupas dulu apa yang dimaksudkan dengan perasaan cinta. Ya. Okay, kalau ikutkan ya, cinta merupakan sejenis emosi kasih sayang yang mendalam yang dimiliki oleh seseorang individu terhadap individu lain. Ya, dan emosi ini seterusnya diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku yang memberi makna terhadap perhubungan yang dimiliki. Ya, emosi cinta yang dijaga dengan baik akan mengundang emosi-emosi positif yang lain seperti rasa bahagia, rasa gembira, ya, macam ni Merpati Dua Sejoli depan kita ni, ya, kepuasan hidup dan sebagainya. Ya, dalam masa yang sama, emosi cinta juga berupaya untuk mengundang emosi negatif. Ya, seperti rasa cemburu dan tertekan. Ya, bila dah sayang sangat tu, ada juga rasa tertekan, ada juga rasa cemburu. Ya, bagaimanapun intensiti rasa cinta ni boleh berubah dari masa ke semasa. Ya, ada satu buku ya Sugita dengan Hawa, menarik buku ni. Tajuk dia Real Love: The Truth About Finding Unconditional Love and Fulfilling Relationship. Ya, dalam buku ni dikatakan bahawa unconditional love ni didefinisikan sebagai mengutamakan kebahagiaan individu yang kita sayang tanpa menuntut atau mengharapkan pulangan apa-apa. Maknanya tidak ada sebarang kepentingan diri. That is unconditional love. Jadi maknanya kalau kata kasih sayang yang diberi itu, bila mana individu yang disayangi itu dapat lunaskan apa yang kita mahu, itu tak termasuk unconditional love.
ya, ataupun kalau seseorang tu dia menyayangi pasangan dia dalam keadaan tertentu saja, dalam keadaan individu tu masih lagi sihat, ada wang ringgit, ya, maknanya dalam keadaan tertentu saja dia sayang. Jadi kalau dalam keadaan itu kasih sayang tersebut tidak dikategorikan sebagai unconditional love. Ya, jadi secara rumusannya lah, saya rumuskan berkaitan dengan maksud cinta ni, unconditional love ni dia membawa maksud cinta yang datang dari hati yang sangat dalam, menerima segala kekurangan, kelemahan, bukan atas dasar simpati. Ya, contohnya pasangan dilanda musibah, hilang pekerjaan, hilang keupayaan, ya, mungkin dianggap membebankan sekiranya unconditional love ni tidak ada. Ya, jadi cinta dan timbul simpati. Jadi rugi sebenarnya, ya, cuma ada simpati tapi rasa tak cinta. Okey, baik. Baik doktor. Kalau doktor katakan unconditional love ni sememangnya itu yang dimahukan oleh semua orang. Tetapi kadang-kadang ialah mungkin sedikit susah bagi semua orang untuk mempraktikkan unconditional love ini sebab sebagai manusia kita pun ada orang kata expectation itu kan. Jadi kita nak tanya, ya, ada harapan masing-masing dalam perhubungan itu. Kita nak tanya kepada Kak Sheila dan juga Abang Izan. Anda berdua dah berkahwin berapa tahun? Kami tahu dah lama, tapi berapa tahun setakat tahun ini? Alhamdulillah, tahun ni dah 37 tahun. Tahniah. Wow, okey, baik. Dan nak tanya Kak Sheila dan Abang Izan, pastinya daripada awal perhubungan setelah berkahwin sehingga hari ini, pastinya ada banyak memori-memori suka dan duka dan sebagainya. Tetapi bagaimana anda berdua mengekalkan rasa cinta itu pada satu sama lain? Walaupun dalam keadaan yang susah dan pada waktu yang senang, pastinya semua orang happy kalau senang. Tapi yang susah tu yang menyebabkan ramai kehilangan cinta. Okey, Kak Sheila rasa Kak Sheila ni unconditional love lah. Allah. I kategorikan masa tak terbatas. Tak terbatas. So sebenarnya memang siapa kata dalam rumah tangga mana tak ada orang kata susah, senang, sedih, so semua ada. Tetapi saya berbalik semula kalau macam kita dah ada anak-anak kan. So waktu tu saya kalau kata macam ada ini orang kata dah cinta dan simpati. Cinta dan simpati itu maknanya saya simpati pada anak-anak dan perasaan cinta saya pada anak-anak juga. Jadi saya teruskan perasaan cinta tu dan bila ada sesuatu terjadi ke apa benda ke, jadi saya rasa macam kenapa bila kita senang kita nak bersama tapi bila susah kita tak boleh nak bersama juga. So, jadi alhamdulillah, dan sebab tu kemungkinannya saya masih lagi bersama dengan suami hari ini. Abang Izan masih lagi tip top macam seperti masa berkahwin dahulu kan? Nampak handsome lagi. Saya terus mengekalkan perasaan cinta saya pada suami saya setiap kali saya memandang. Tadi kan Kak Sheila, Abang Izan, Dr. Fatahiyah ada sebut tentang tekanan dalam rumah tangga, rasa cemburu, dan Kak Sheila sebagai seorang yang berjaya sekali dalam industri seni ini. Dan bagaimana Abang Izan sendiri memahami apa yang dilalui oleh Kak Sheila sepanjang kerjanya, dan bagaimana anda sendiri saling bertolak ansur sampai sekarang ini dah 37 tahun, Abang Izan? Ya, kita rumah tangga kita bina atas rasa kasih sayang. Kita cinta. Sebelum kita kahwin, saya rasa dah kenal Kak Sheila 2 tahun. So di situ kita masih tengok perangai macam mana. So we make a decision, kita kahwin. Jadi bila you dah berkahwin, you kena contoh lah. Siapa contoh paling baik atas dunia ni? Rasul. Apa cinta dia? Cinta dia pada Khadijah. Cinta Khadijah itu ni kita dapat anak dara, kita sayang ke? Cerita dia very simple. Jadi cakap memanglah dalam rumah tangga kita tengok contoh ibu bapa kita. Kadang dia gaduh, kadang tak gaduh. Jadi kita dah tahu dah ini perjalanannya, dia punya gelombang tu macam-macam. So you have to take it relax, jangan kecoh-kecoh. Relax je. Because
Itu sebab sampai 37 tahun, insyaAllah dapat. Kata kunci dia relax, tenang. Relax. Jangan kecoh-kecoh. Itu tips yang saya dapat tadi tu. Dan doktor, berbalik kepada Abang Izan dan juga Kak Sheila kan. Mungkin doktor boleh kongsikan lah. Secara amnya pastinya orang akan kaitkan physicality seseorang kan. Adalah ada apa-apa yang berlaku kepada pasangan mereka. Tetapi ialah kalau kita cinta pada seseorang macam Kak Sheila dan Abang Izan, bagaimana rupa Abang Izan di awal tadi, di mata Kak Sheila, Abang Izan masih handsome dan dia masih ada perasaan cinta itu. Saya pasti itu masih lagi kekal. Tetapi doktor, bagaimana kalau seseorang itu dia macam beberapa tahun setelah mendirikan rumah tangga, saya bosanlah dengan rumah tangga saya ini. Saya bosan dengan orang yang sama setiap kali saya melihatnya. Macam mana situasi ini boleh mereka hadapi, doktor? Dia macam ni ya, Hawa, dalam satu teori ya, ada teori sebenarnya, teori cinta pun ada. Kita mungkin terlepas pandang, kita sebut pasal cinta, tapi sebenarnya ada teori yang dibangunkan khusus untuk membincangkan tentang cinta. Ya, ada satu teori namanya Triangular Theory of Love ya, yang dibangunkan oleh seorang ahli psikologi bernama Robert Sternberg. Dalam teori ini dikatakan bahawa perhubungan yang memiliki ketiga komponen, iaitu intimacy, passion dan commitment, adalah dikategorikan sebagai consummate love, iaitu cinta yang sangat. Jadi maksudnya jika ada ketiga-tiga elemen ni, mungkin rasa hambarnya cinta walaupun berlalunya masa kan, dah lama berkahwin. Tapi kalau ada ketiga komponen ni yang kita subur dan kita bajakan dalam hubungan, insya-Allah mungkin rasa pudar tu boleh dielakkan. Sebab rasa pudar ni adalah satu pilihan yang datang dalam emosi kita. It is a choice. Dia datang sama ada kita nak sambut atau kita cuba menangkis untuk menguruskannya supaya dapat kita suburkan lagi cinta tu sampai ke anak cucu. Seperti merpati dua sejoli ni dah 37 tahun kahwin kan. Masih bahagia sampai sekarang. Alhamdulillah. Pilihan untuk bahagia, pilihan untuk rasa cinta dan sayang tu di tangan kita sendiri ya. Banyak kita nak belajar daripada Kak Sheila dan juga Abang Izan ni. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan sebuah video TikTok ini, satu kisah yang sama-sama boleh kita jadikan inspirasi dan juga ambil iktibar. Jom kita saksikan. Bagai bintang di surga dan seluruh warna dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Oh bintang di surga. मेरी तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा। Yang tular, mungkin anda juga sempat menontonnya, di mana seorang pemuda mengalami strok akibat terlalu letih bekerja, dan itu juga contoh cinta sejati. Biasanya orang akan kaitkan, orang muda ni semuanya nak benda-benda yang lebih sweet saja, romantik je. Tidak akan bersama ketika susah. Tetapi ini contoh, ada pemuda-pemudi yang akan bersama ketika susah juga, dan tahniah kepada anda berdua, dan kami harapkan segalanya berjalan dengan lancar buat anda berdua. Baik, doktor, di sini kami nak tanya kepada doktor, bagaimana untuk menyemarakkan lagi rasa cinta dalam sesuatu perhubungan itu, doktor? Okey, baiklah. Saya teringat sewaktu
tahun 90-an dulu ya, ada satu buku sastra yang bertajuk Senja Kala yang ditulis oleh Baharudin Kahar. Watak utama dalam buku tu adalah Kinto. Kinto ni dia syarat dengan kasih sayang terhadap anak dan juga arwah isteri dia. Dan diceritakan perjuangan Kinto ni untuk cinta ni, dia ada sebut dalam buku tu, cinta harus direbut dan dipertahankan. Ya, jadi berbalik kepada soalan tadi, apa yang boleh kita lakukan untuk kita nak menyemarakkan semula kasih sayang yang telah pudar. Yang pertama sekali, mungkinlah pasangan tu bila adanya isu yang berlaku, mereka sedar ada sesuatu yang tidak kena dalam perhubungan tersebut. Mesti kedua-duanya sedar. Kerana kedua-duanya adalah dua makhluk yang dewasa, yang telah melangkah ke satu alam untuk hidup bersama. Jadi benda pertama yang you perlu lakukan sekiranya you sedar bahawa cinta itu telah pudar dan you ingin menyemarakkan semula cinta tersebut, yang pertama sekali you perlu lakukan adalah perbetulkan niat. Review kita punya niat. Apa tujuan untuk meneruskan cinta dan perhubungan dalam rumah tangga tu. Ya, jadi diharapkan bila niat tu betul, jadi tindakan yang kita ambil selepas itu juga akan dipermudahkan. Tidak ada niat-niat yang sebaliknya selain daripada good, nothing but good. Alright. Yang kedua adalah mungkin perlu beri masa dan ruang. Mungkin ada kesakitan emosi yang telah lama dibendung oleh salah seorang pasangan atau kedua-duanya. Jadi keputusan untuk menghentikan atau berhenti di situ saja perhubungan tu bukanlah satu keputusan yang mudah. Ambil masa Ia mungkin perlu dilakukan dalam keadaan yang rasional, tenang dan bersedia. Supaya tidak ada penyesalan di hujungnya. Maksudnya ambil masa untuk berfikir. Tapi fikir panjang. Maksudnya bila fikir panjang ni tidak mengambil masa yang panjang, tapi kita ambil masa dan kita fikirkan kesan yang timbul sekiranya kita berhasrat untuk mengakhiri perhubungan tersebut. Selain daripada itulah banyak lagi cara yang boleh kita fikirkan. Yang terakhir yang boleh saya kongsi adalah ingat kebaikan pasangan. Sudah tentu pasangan tu ada kebaikan. Kalau dia tak ada kebaikan, dah tentu kita tak kahwin dengan dia. Betul tak? Tapi lazimnya manusia bila ada isu, kita akan fokus kepada keburukan. Kita mula membandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Kita membesar-besarkan perkara kecil dan sebagainya. Sedar masa dan juga ingat kebaikan pasangan supaya kita sedar bahawa kita harus teruskan rasa cinta ini antara suami dan juga isteri. Baik, Kak Sheila. Dalam perkahwinan ni pasti ada naik turunnya, ada cabarannya. Kalaulah ada rasa kurang senang dengan pasangan, seperti sakit hati sikit ke, geram ke, bagaimana Kak Sheila sebagai seorang isteri, seorang ibu melembutkan hati sendiri, pujuk diri sendiri dan tak putus asa? Macam Kak Syah cakapkan tadi lah. Tiap kali kalau ada timbul perasaan macam tu, Kak Sheila akan orang kata pandang belakang. Pandang ke belakang, lihat apa yang pernah kami lalui, pernah kami susah senang bersama-sama. Dan perasaan cinta Kak Sheila tu selalu Kak Sheila develop dalam hati. Dalam hati. Sebab Kak Sheila kata nobody else except him. Dan Kak Sheila kata sebab dulu abang pernah kata you cari Norizan Majid muka sama macam I, tapi you takkan dapat Norizan Majid yang macam ni. Itu Abang Rizal pernah cakap dengan Kak Sheila. Dan yes, until now Kak Sheila kata this is the right person yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Kak Sheila. InsyaAllah. Okey. Dan Abang Izan, bukan setakat si isteri saja yang akan geram pada suami, tapi si suami pun kadang-kadang geram juga kan kat isteri. Ada juga perasaan sakit hati dan sebagainya. 37 tahun kahwin. Abang Izan mungkin boleh kongsikanlah. Adakah Abang Izan juga mempraktikkan seperti yang doktor katakan, apabila kita ada perasaan yang tidak begitu selesa, adakah juga melihat kebaikan Kak Sheila, dan bagaimana Abang Izan mengatasi situasi di mana geram dengan Kak Sheila? Geram tu tak ada sebab I senang saja. Sebab apa, I tak tahulah berkas dari I dengan Kak Sheila. Bila dia sakit, I yang akan pertama sekali nak uruskan dia. That is me. Kalau dia, macam sekarang dia tangan sakit, bawa shoulder ni, bawa operation. I cakap dia, Ma, you don't worry about that. Kerja rumah. I will help you. I will cook everything. I cook everything. I dress dia. Sakit belakang, I urut, I do everything.
Saya boleh simpulkan yang Abang Aizan ni seorang yang relax sahaja. Duduk dia, I akan cium dia. I cium bawah, kita video call dengan cucu, I akan make sure I duduk sebelah dia. I akan lean my head dekat shoulder dia. Kita duduk. Okey, baik. Kak Sheila, Abang Aizan ni sememangnya seorang yang memang relax, cool sebegini ke? Seperti yang dikatakan tadi, kita relax, tak payah kecoh-kecoh. Memang itu karakter dia ke? Kak Sheila ni api tau, Abang Aizan air. Oh, api dan air. Okey, faham. Okey, ini yin dan yang lah ya. Itulah kata bila berbeza ni antara seorang lelaki dan wanita, suami isteri, itu yang lagi ngam tu. Bila saya dengarkan kisah antara Kak Sheila dan juga Abang Aizan ni, teringat perkongsian seorang rakan. Dia kata rakan yang lebih berusia dan dah berkahwin. Katanya sebelum kita kahwin ni, pasang niat dalam kita ataupun mentaliti kita ini bahawa kita berkahwin dan kita fikir kita boleh tak jaga pasangan kita ni. Bukan boleh ke pasangan kita jaga kita. Jadi, Dr. Fatahiyah, adakah itu pemikiran kita sebelum berkahwin? Kita kena bersedia untuk menjaga dan menerima pasangan seadanya? Dia macam ni lah ya, Hawa. Perhubungan dalam perkahwinan ni adalah reciprocal, iaitu saling memberi dan menerima. Betul. It cannot be kita menerima sahaja. Ya, kadang-kadang kita selalu dengar ya perkongsian bahawa isteri merajuk, suami tak pujuk. Ya, tapi sebenarnya dalam suami juga manusia biasa, dia pun ada inner child dalam diri dia. Yang ada waktu-waktu tertentu dia juga memerlukan pujukan daripada isteri. Kan? Kita tak boleh tengok dari sudut fizikal. Lelaki tu kuat, perempuan tu lembut, lemah, perlu dibantu, perlu dipujuk dan sebagainya, because there are times sebab kita hidup lama, perkahwinan ni bukan 1 hari 2 hari, dia lama. Ya, kita lalui macam-macam. So bila mana timbul kita pick up the clue, kita nampak keperluan pasangan kita, tak kira lah lelaki ataupun perempuan, kita nampak keperluan untuk dia dipujuk, untuk dia didengari, kita kena fill up that gap. Kita kena penuhi keperluan tersebut. Jadi bila keperluan itu dah dipenuhi, cinta yang memang dah asal tu ada, dia pertama mekar kerana si dia merasakan bahawa you tak lari bila I perlukan. Kita rasa dengan I. Not only that, you communicate using your emotion. Tak perlu individu tu bercakap. Kita dah boleh memahami daripada dia punya non-verbal cues, kita dah boleh faham bahawa isteri saya memang tak sihat. You don't have to say to me, I understand. Like Encik Rizan tadi sebut kan, rehat saja, pergi masak. You don't have to do anything. Kan? Tapi kan, Doktor, bagaimana kalau sudah terlambat? Maksudnya memang dah hilang rasa cinta tu, penuh dengan rasa marah dan kosong rasa hati tu. Okey, jadi macam ni lah saya anggap bila cinta tu telah pudar, sebenarnya ia berupa ujian dalam perhubungan. Sebenarnya kita kena terima itu sebagai ujian, kerana perhubungan yang pada awalnya penuh rasa cinta dan bahagia, diikat dalam satu ikatan perkahwinan yang sah, tiba-tiba rasa tu dah tak ada. Jadi sebenarnya itu adalah ujian. Jadi mana kita sedar bahawa diri kita diuji, jangan cepat melatah. Maksud saya, jangan cepat buat keputusan. Fikirkan dulu apa yang perlu dilakukan, dan mungkin anda memerlukan bantuan daripada profesional. Maksudnya sekiranya perlu berjumpalah dengan para profesional, contohnya kaunselor, ya, untuk communicate your needs, untuk reach for help. Mungkin daripada perbincangan kita dengan para profesional, kita boleh lebih memahami apa sebenarnya yang kita mahu dalam hubungan ini, dan apa yang menjadikan rasa tu telah tiada, yang sebelum ni mekar tetapi dah pudar. Kita lebih apa yang berlaku, dan seterusnya kita dapat menyusun apa tindakan yang nak kita lakukan supaya tindakan tersebut tidak membawa kepada penyesalan. Baik, banyak yang telah doktor kongsikan, tapi saya pasti dalam kalangan pasangan kan doktor, ada yang memang sweet, sentiasa sweet, tak ada masa yang kita tak pernah melihat mereka sweet, tetapi ada yang tak ada apa-apa masalah pun, menyampahlah tengok muka you, tak nak tengok muka you, tapi itu mungkin lumrah rumah tangga kan. Dan sekarang ni doktor dan juga Kak Sheila, Abang Aizan, kita nak dengarkan pandangan orang di luar sana berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Jika atas faktor simpati semata-mata tanpa rasa kasih sayang, tanpa rasa hormat, tanpa komunikasi, pada pendapat saya,
ia hanya akan mendatangkan mudarat dalam jangka masa yang panjang. Bagi saya, rumah tangga dibina atas dasar simpati adalah tidak patutlah, kerana suami isteri itu umpama pelengkap di antara satu sama lain, baik dari segi tanggungjawab juga kasih sayang. Dan sekiranya ia berlaku, maka rumah tangga akan menjadi tidak seimbang. Tak rasa kita patut stay dalam sesuatu hubungan tu just kerana simpati semata-mata, sebab perasaan tu penting. Sebab dalam masa yang sama, bila kita terlampau memaksa keberadaan kita untuk orang yang kita terpaksa stay dalam hubungan tu, lama-lama benda tu akan sakitkan diri sendiri dan memakan hati diri sendiri. Perlu ada mutual understanding di antara pasangan. Perkahwinan tu bukan sesuatu yang kita boleh simply dissolve. Kita boleh tak nak, tinggalkan. Jadi ada banyak caralah yang diorang boleh ambil untuk memupuk kembali perasaan sayang. Cuba buat balik apa yang pasangan tu lakukan waktu mula-mula nak bercinta. Orang kata bercinta ni awal-awal manis, indah, kita usaha sehabis baik dah dapat macam tu pula. Jadi mungkin itu salah satu sebab kenapa perasaan boleh pudar. Ada macam-macam sebab lah ya. Okey, baik doktor. Tadi doktor dah kongsikan bagaimana untuk menyemarakkan lagi perhubungan dan macam-macam tips yang juga doktor telah kongsikan. Tetapi doktor, seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang tanpa sebab kita menyampah melihat muka pasangan kita. Mungkin di situ hilang rasa cintanya. Dan kalau betul-betul dah tak ada rasa cinta tu doktor, asyik gaduh, tak tahu kenapa dah tak boleh memutik semula rasa cinta itu. Itu mungkin adalah perhubungan yang boleh dikatakan toksik. Kalau dalam situasi begitu, macam mana boleh seseorang ataupun pasangan itu menghadapinya, doktor? Okey, salah satu kategori cinta lah yang berdasarkan 3 komponen yang saya sebut dalam triangular theory of love tadi ya. Salah satu kategorinya adalah empty love. Empty love ni adalah cinta yang cuma ada komponen komitmen saja, intimacy dengan passion dah tak ada. Okey. Ya, jadi hubungan ni disifatkan sebagai tiada lagi rasa cinta, tiada perkongsian perasaan, ya, serta tiada lagi tarikan fizikal antara satu sama lain. Tetapi ia diteruskan demi memenuhi keperluan-keperluan tertentu seperti wang ringgit, ataupun hubungan tu diteruskan kerana anak, ya. Ada juga mungkin untuk menjaga status perkahwinan itu sendiri, ya, atau mungkin juga kerana dah tak ada alternatif lain lagi yang terbaik yang boleh dibuat selain daripada meneruskan hubungan tu walaupun rasa cinta dah tak ada. Ya, jadi hubungan ni sebenarnya hambar ya, dan tidak memberi makna perhubungan yang sebenar. You have what others have, but you don't feel what others feel in the relationship. Orang kahwin, kita kahwin, orang ada pasangan, kita ada pasangan, tetapi orang rasa bahagia berfungsi, kita tak ada. Okey, jadi saya tidaklah menidakkan ya, kadang-kadang kita perlu juga memberi hak terhadap perasaan kita. Kadang orang tua pesan macam ni ya, seboleh-bolehnya kalau berkahwin tu sampai ke akhir. Buatlah macam mana pun supaya perkahwinan itu dapat diteruskan. Jangan sampai bercerai-berai. Walau bagaimanapun ya, pengalaman saya handle counselling keluarga sebelum ni kan, memang kadang-kadang perpisahan itu berupa jawapan ataupun solusi dalam perhubungan. Jadi kita tak dapat menidakkan ya. Tetapi saya ingin sarankanlah ya, sebelum pergi kepada step untuk nak berpisah tu, mungkin boleh mengambil langkah dulu untuk bertemu dengan profesional, berbincang dulu, sebab kita tak mau perasaan itu adalah dilandaskan oleh emosi semata. Kita tak mau ada penyesalan di akhirnya. Perlu berfikir dengan rasional. Kita nak kongsikan antara perkongsian di Facebook WHI daripada Mas Dura Abdul Ghani. Alhamdulillah, syukur, amin, dah berkahwin selama 40 tahun. Walaupun bercinta selepas kahwin. Anak 3, cucu dah 8. Alhamdulillah, ya Allah, kita tumpang gembira. Dan doakan semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki. Baik, kepada dua tetamu istimewa kita ini, Kak Sheila dan juga Abang Izan. Macam-macam kami anak-anak muda ataupun mereka yang baru saja mendirikan rumah tangga nak pelajari daripada anda berdua. Kata-kata nasihat kepada mereka supaya walau apa pun cabaran dalam rumah tangga, hadapi dengan tenang saja supaya rasa cinta tu terus ada. Silakan Kak Sheila, Abang Izan. Betul. So jadi kepada anda luar sana, jika sebaik-baiknya berkomunikasi itu adalah sangat-sangat penting. Dan jika kita pasangan ataupun suami ataupun isteri ada masalah bersama, jangan libatkan sesiapa di luar. So, jadi kadang-kadang
surrounding di luar tu yang banyak memudaratkan keadaan kita. Jadi saya rasa nak kekalkan berumah tangga, komunikasi, perasaan cinta tu terus tebalkan dalam diri dan rasa sayang dalam masa yang sama tu simpati tu yang menimbulkan kasih dan sayang. Itu bagi Islam. Okey. Tak salahlah untuk ada rasa simpati tu selagi boleh pupuk lagi rasa cinta kan? Dan seperti yang doktor dah kongsikan tadi, pelbagai tips yang doktor telah kongsikan dan saya kira ya betul, cinta tu ada kalanya akan pudar tetapi kita boleh menyemarakkan lagi. Bukan selalunya dia fasa honeymoon saja, ada pelbagai fasa dalam rumah tangga. Baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Fatahiyah Yahya dan juga Kak Sheila dan juga Abang Izan. Terima kasih atas perkongsian yang cukup bermanfaat buat kami berdua yang belum berkahwin dan semua yang sudah berkahwin. Terima kasih dan jaga diri. Assalamualaikum. Terima kasih Setaita. Assalamualaikum. Doktor. Bye. Macam yang kita pelajari hari ini, Sugi daripada tetamu-tetamu kita. Dan harapnya bermanfaat juga buat anda semua penonton WHI. Macam-macam lagi perkongsian kami untuk anda. Kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini.